Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqada alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim ya rahim. Ahlan wa sahlan bikum dalam program Hidup Bersama Al-Quran Al-Karim. Tadabbur di dalam surah Al-Baqarah ayat 276, juzuk 3, tajuk riba. Tajuk riba yang nombor 2. Semalam juga kita faham macam mana berbeza sedekah dengan riba. Dan macam mana jualan yang halal dan riba yang haram. Itu tajuk yang semalam. Juga hari ini kita nak tahu akibat riba. Akibat amal atau akibat orang yang buat, yang jual riba. Apa hukum dalam agama dan apa faham sifat orang yang jual riba di dalam Al-Quran Al-Karim. Juga ayat 276, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu ar-riba. Semalam dalam ayat 275 macam mana sifat orang yang makan haram dan yang makan riba. Macam mana hari qiyamah bangun dalam al-qubur. Macam orang yang ada sihir. Macam orang yang ada sihir. Famathaluhu kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Hari ini juga ada lagi tambah akibah orang yang jual riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Yang jual riba tak ada barakah dalam harta, tak ada barakah dalam umur, tak ada barakah dalam zurriyah, tak ada barakah dalam amal yang dia buat. Sebab ini kacau dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia buat masalah bersama sunnat Allah Subhanahu wa taala yang beri untuk manusia. Wa yurbi sadaqat. Sadaqah Allah Subhanahu wa taala beri barakah. Makna orang yang keluar sadaqah, dia yang dapat barakah dalam umur. Dia yang dapat barakah dalam rezeki. Dia yang dapat barakah untuk dzurriyyah salih dan salihah. Sebab apa? Allah dah janji di dalam Al-Quran Al-Karim apa sifat orang yang keluar sedekah ikhlas ki Allah Subhanahu wa taala. Mahu dapat rizki halal, mahu dapat rizki yang banyak, mahu dapat anak-anak salih dan salihah. Bila dia keluar sedekah, ikhlas ki Allah, Allah dah janji boleh dapat apa yang dia mahu. Tetapi orang yang jual riba, makna ini jauh dalam rahmat Allah, jauh dalam sistem yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Makna ini orang yang ikut asyaitan. Makna ini orang yang ikut asyaitan, sistem asyaitan. Macam mana akibat asyaitan? Masuk dalam neraka wal-iyad billah. Wallahu la yuhibbu. Allah tak suka orang yang jual riba. Allah tak suka orang yang buat dosa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu semua manusia ini haram. Tak suka. Walau dia buat apa-apa. Ulama syariah kata kalau orang jual riba, makna ini wajib dia taubah. Kalau dia tak buat taubah, makna ini murtad. Makna ini murtad. Makna keluar dalam agama Islam.
Kenapa? Sebab dia jual dalam riba. Dah tahu ini haram. Allah tak suka. Manusia tak suka. Siapa yang buat macam ini, makna ini ikut sistem syaitan, tak ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kulla kaffar. Semua orang yang tahu hukum syariah yang haram, lepas dia buat, makna ini orang zalim diri. Makna ini zalim diri. Tetapi kalau dia buat amal sebelum dia tahu hukum ini halal atau haram, dan bila tahu hukum ini terus taubah, ini orang jahil, orang awam, dia tak tahu macam mana hukum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tahu, makna ini dosa yang bahaya, amal yang bahaya. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala lepas ayat ar-riba terus bagi tahu sifat orang-orang yang beriman macam mana Allah Subhanahu wa taala sayang orang yang ada iman. Macam mana Allah Subhanahu wa taala buka jalan depan orang yang ada iman. Kenapa yang ada iman khas? Sebab orang yang ada iman, syarat al-iman ada amal. Syarat al-iman ada amal. Kalau tak ada amal, makna ini bukan mukmin. Kalau dia tak salah, tak puasa, tak ikut syariah, tak buat amal yang ada dalam agama, ini bukan mukmin. Walau dia cakap dalam lidah, tetapi hati dia jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman lepas ayat ar-riba, ya ayyuhalladzina innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, orang yang buat amal salih, ahlul iman, wa aqamus salah wa atawuz zakah, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kan fokus taifah ahlul iman, macam mana nak dapat rezeki yang halal dan macam mana nak buat amal yang tak ada riba. Amal yang harta kita suci, yang harta kita bersih, yang harta kita asal dia halal, bukan haram atau ada syubhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabahat. Halal, orang Islam dah tahu ini halal. Hukum ini halal, makan ini halal, minum ini halal. Dan ada yang haram. Makan ini haram, minum ini haram. Minum ini haram, ini dah dalam syariah macam matahari. Tak ada orang tak nampak. Ada orang tak nampak matahari? Semua makhluk yang atas bumi lihat matahari setiap hari. Hukum halal macam ini. Dan hukum haram juga macam ini. Makna orang mukmin ikut yang halal. Orang yang tak Islam ikut yang haram. Kita ada sistem Allah Subhanahu wa taala pilih untuk manusia hidup. Untuk selamat dunia, untuk selamat akhirat, untuk selamat agama, untuk selamat badan kita, untuk selamat keluarga, untuk selamat umat Islam. Macam ini, kita ikut halal. Kita ikut halal. Wa bainahuma umurun mushtabahat. Ada syubhah. Ada syubhah. Kadang-kadang kita fokus macam mana ini? Ini jalan betul atau tak betul? Sebab kita dah kadang-kadang lihat orang Islam buat macam ini. Apa hukum dalam syariah? Ini yang kita nak fokus. Bila orang Yahudi jual dalam riba, orang Islam tak suka, tak buat macam ini.
Sampai orang Yahudi kata ini ar-riba asal. Macam orang Islam jual yang halal. Orang Islam jual yang halal. Semalam kita bagi tahu apa al-ghayah dalam Islam, dalam harta, dalam agama kita. Dan apa al-ghayah dalam orang yang tak Islam. Orang Islam al-ghayah bila dia jual, buka bisnes, syarikah, syari'i yang halal, al-ghayah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam rizki ini. Tak mahu dapat duit, tetapi dia tak tahu macam mana halal atau haram, sikit atau banyak. Dia tahu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis, dia boleh ambil. Boleh ambil. Dia tahu tak mati kalau ada dalam rizki dia 1%. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia rizki sebelum mati. Tetapi macam mana al-ghayah? Bila kita jual, bila kita buka bisnes, bila kita cari rizki, al-ghayah cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir atau Yahudi bukan maksud ini al-ghayah. Al-ghayah macam mana kumpul duit sahaja. Mana-mana halal, haram, dia tak fokus. Al-ghayah yang terakhir macam mana kumpul duit sahaja. Ini berbeza. Lidzalika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salah. Syarat al-iman amal salih. Kenapa dalam ayat ini qal wa aqamus salah? Iqamatus salah, orang yang buat salah sentiasa buat salah. Makna as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila orang nak buat dosa, nak jual riba, as-salah tutup jalan depan dia. As-salah tutup jalan yang bahaya. As-salah tak buka jalan yang ada syubhah depan orang yang buat salah, yang ada iman. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa yang bahaya? As-salah tutup jalan. Makna orang Islam bila nak jual riba, dia tak mahu jual riba terus. Nak jual yang halal. Nak jual yang halal. Nak cari duit untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Kenapa? Sebab nak cari yang halal. Tak mahu yang haram. Wa aqamus salata wa atawuz zakah. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang beri bahala. Itu hari qiyamah. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini mereka tak takut. Ini mereka tak takut. Mereka tak sedih hari qiyamah. Sebab mereka buat amal yang baik dalam dunia. Mereka cari rizki yang halal dalam dunia. Mereka buat atau cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala waktu jual. Waktu jual. Al-ghaya minhum. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman panggil taifah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang mukmin dengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, dia tahu siapa yang panggil ini. Mahu apa? Mahu kita buat apa? Ittaqullah. Takut Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada dosa. Kalau ada niyah nak buat masalah. Kalau ada niyah tak baik. Makna orang yang buat tak baik, ini tak ada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati dia jauh. Bukan hati dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Taqwa asas
agama kita. At-taqwa makna bila kita nak buat dosa, kita takut Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak buat masalah, kita takut Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri sentiasa. Muhasabah diri sentiasa. Nak cari rezeki, fokus macam mana nak cari rezeki yang halal betul-betul. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba." Dan jangan buat atau jualan riba. Sebab ini hukum haram. Allah tak beri barakah. Allah tak beri rizki yang halal. Allah ambil sihah yang bagi kamu. Allah ambil zurriyah yang bagi kamu. Allah ambil harta yang bagi kamu. Kenapa tak ikut yang Allah Subhanahu wa taala mahu? Kalau nak masuk dalam jamaah al-mu'minin, ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau orang tak takut Allah Subhanahu wa taala, dia terus buat banyak maksiat, buat banyak dosa, buat jual dalam riba, minum arak, buat fahisyah. Dia tak takut Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup atas bumi macam haiwan, tak ada akal. Hidup atas bumi macam haiwan, tak ada akal. Tetapi bila orang ahlul iman takut Allah Subhanahu wa taala, makna ini tak buat dosa sentiasa. Bila ada wiswas dalam hati nak buat dosa, terus masuk cahaya al-iman dalam hati, dah takut Allah Subhanahu wa taala. Cancel semua yang dia nak buat fahisyah. Cancel semua yang dia buat maksiat. Kenapa? Apa masalah? Ada dalam hati ini taqwa Allah Subhanahu wa taala. Wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu. Kalau kamu tak buat apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu dalam sistem ini, dalam jualan, macam mana jual yang halal, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala ambil semua yang bagi kamu. Fa'dhanu. Allah dah bagi kita tahu macam mana jual yang halal, macam mana dapat rezeki yang halal, macam mana jalan yang ada barakah. Kenapa kita ikut sistem yang bahaya? Kenapa kita ikut sistem yang tak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada barakah, yang tak ada manfaat dalam dunia dan akhirah? Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Makna kita gaduh dengan Allah, dengan Rasuluh, dengan Rasulih. Bila kita buat macam ini, bahaya. Bahaya dalam dunia kita, bahaya dalam harta kita, bahaya dalam akhirat kita, bahaya dalam kubur kita. Sebab Allah dah marah kita, kita buat masalah. Kita buat masalah. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau terus orang yang buat maksiat ar-riba atau jual ar-riba, kalau dia tak taubah, makna ini ahli neraka. Tetapi kalau dia taubah, Allah Subhanahu wa taala dah janji boleh dapat harta yang dia bagi. Contoh, kalau dia masuk dalam bank berapa ribu, tetapi dia nak dapat banyak duit setiap hari, apa wasilah yang dia jual? Tak ada wasilah. Tak ada wasilah. Tetapi dia mahu nak dapat duit macam itu. Ini 100% riba. 100% riba. Sebab tak ada wasilah yang dia jual. Ini satu jenis ar-riba. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
kadang-kadang orang pinjam duit banyak. Pinjam duit. Contoh orang jual, bimalah ada hutang banyak. Dalam syarikat ini ada berapa ribu, dalam kedai ini ada berapa ribu, dalam kedai lain ada berapa ribu. Dia nak jual. Bisnes macam itu. Ambil harta, ambil barang, lepas tu bayar sedikit-sedikit macam itu. Kadang-kadang orang Allah Subhanahu Wa Taala tak buka jalan depan dia, banyak hutang. Nak bayar tak dapat duit. Macam mana? Macam mana nak bayar? Apa hukum ini dalam syariah? Macam mana sistem Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dan macam mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke umat Islam atau orang yang ikut sistem Allah. Wa in kana dhu usratin, kalau orang ada hutang banyak, nak bayar tapi tak ada duit, fanadhiratun ila maisarah. Makna kawan yang pinjam duit boleh bagi tambah 2 bulan, 3 bulan sampai kita kumpul duit, lepas tu kita boleh bayar. Macam itu. Kalau dia bagi waktu untuk kita kerja, okey, ini makna fanadhiratun ila maisarah, makna bayar, bagi waktu sampai kita dapat duit, lepas ini kita boleh bayar. Fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Orang kaya ada duit banyak dan orang fakir yang pinjam duit ke orang kaya tak ada duit nak bayar hutang. Kalau orang kaya bagi duit untuk orang fakir yang dia pinjam duit dia, lagi baik. Makna Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan depan orang yang buat macam ini. Sebab dia tahu ini orang fakir. Dan dulu dia pinjam duit ke saya. Dan saya tahu ini tak ada duit untuk bayar. Macam mana? Kalau nak keluar sedekah, lagi baik kalau saya bagi orang ini. Makna dapat 2 kali pahala. 2 kali. 1 kali saya boleh bagi waktu untuk apa? Untuk dia kerja, lepas tu bayar hutang. Yang poin 2, bila saya bagi dia sedekah untuk beli makan, minum, bagi apa-apa ubat macam itu, lagi dapat banyak pahala. Fahuwa khairul lakum. Ini sifat sedikit orang yang buat. Bukan semua orang buat macam ini. Yang ada iman besar dalam hati. Zaman sekarang kalau kita lihat orang dah pinjam duit tak bayar, dah macam gaduh. Macam tak nak lihat muka dia. Ini sifat. Ada sifat. Sebab apa? Iman kecil. Dalam hati iman sikit. Macam mana kita nak iman besar dalam hati? Ini dunia. Kalau kita bagi maaf dia lagi baik. Allah Subhanahu Wa Taala buka banyak jalan depan orang yang buat yang baik. Macam ini sifat orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala hari kiamah, mungkin kita terus bayar semua hutang orang ini yang tak ada duit. Ada satu kaidah waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pinjam duit. Sini sedikit dan pinjam sini sedikit, pinjam sini sedikit. Sampai masyarakat atau orang bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita nak ambil harta kita yang bagi kawan. Macam mana? Rasulullah tahu orang ini fakir, orang miskin, tak ada duit. Tetapi banyak hutang. Tak ada duit, lepas tu dia banyak hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bangal sahabah duduk bagi tahu semua sahabat siapa yang keluar sedekah bagi orang ini. Sebab ini banyak hutang. Ada banyak hutang. Ada sahabat yang bagi sedikit sedekah untuk orang itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sedikit tutup bayar sedikit hutang dia. Lepas ini tanya siapa yang boleh bagi maaf? Kalau ada orang nak bagi maaf, lagi baik. Kalau ada orang mahu ambil hutang dia, boleh ambil hutang dia. Cari macam mana, kalau ada rumah, kalau ada apa-apa, ambil dia, lepas tu jual. Lepas tu jual. Ini qismat al-ghurama. Yang satu kaidah dalam Islam, qismat al-ghurama. Macam mana al-qadhi atau dalam mahkamah susun atau tadbir syirita ini, asas ini bukan dalam undang-undang sahaja, tetapi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nombor satu buat macam ini sebelum ada undang-undang. Sebelum ada undang-undang yang manusia buat untuk hidup. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman. Ulama tafsir kata ini ayah turun sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 jam. Dalam 3 jam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini. Makna bila orang muslim atau muslimah fikir ada satu hari kita mati, ada satu hari kita masuk dalam al-qubur. Ada satu hari dalam rumah yang kita setiap hari masuk berdiri, ada satu hari keluar dalam pintu rumah ini jenazah saya. Bila kita fikir macam ini, makna ada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita takut atau takut jumpa Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita ada banyak dosa, makna hati kita dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Allah adil. Hari qiyamah Allah tahu apa yang kita buat dalam dunia. Allah adil, bukan zalim. Allah adil. Wahum la yudlamun. Dan bila kita depan Allah subhanahu wa ta'ala hari qiyamah, tak ada orang yang cakap ini zalim, ini masalah, ini bahaya, ini tak ada. Amal dan muhasabah. Amal dalam dunia, muhasabah hari akhirah. Orang yang ada akal, orang mukmin, orang muslim, orang yang sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang cinta Allah, hati dia dekat Allah subhanahu wa ta'ala, muhasabah setiap hari. Muhasabah setiap hari. Kenapa? Sebab dia takut kalau mati ada dosa, ada maksiat dalam amal dia. Dia sentiasa muhasabah. Mahu jumpa Allah subhanahu wa ta'ala gembira. Mahu jumpa Allah subhanahu wa ta'ala suci, tak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada apa-apa yang bahaya. Itu orang yang ahlul iman yang sentiasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, suka ikut taifah ini. Okey, insyaAllah kita berhenti dalam ayat 281. Esok insyaAllah masuk di dalam ayatul dain di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang besar di dalam Al-Quran Al-Karim semua. Ayat yang besar. Dalam ini ada 24 harfu al-kaf.
Nanti esok insyaAllah kita boleh faham tadabbur ayat ad-dain dan apa syarat-syarat orang yang pinggan atau ambil hutang macam mana, itu esok insyaAllah. Dan hari Sabtu insyaAllah kita ada program pukul 2.30 sampai pukul 5 dalam gerilya kita. Boleh siapa yang mahu datang, boleh insyaAllah call atau tulis dalam WhatsApp atau dalam komen. Nanti insyaAllah esok kita sambung atau ayat ad-dain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.